Dan bercakap tentang perkara itu, Sabah masih lagi mencatat jumlah kes harian tertinggi dengan 646 kes yang direkodkan setakat semalam. Dan daripada 6 kluster baru yang dicatatkan juga, 3 dikesan di Sabah termasuk kluster penjara Sandakan, kluster dialisis di Sandakan dan Lahad Datu dan kluster Sepanggar di Kota Kinabalu. Dalam masa yang sama, petugas Barisan Hadapan serta Badan Bukan Kerajaan NGO bertungkus lumus memastikan akses barang keperluan disampaikan kepada golongan yang memerlukan. Namun mereka juga berdepan cabaran dengan sekatan yang dikuatkuasakan bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sabah. Untuk perkembangan terkini di negeri bawah bayu itu, kita terus bersama dengan Wakil Astro Awani di Sabah, Syahrizal. Teruskan dengan laporannya bagaimana situasi terkini COVID-19 di sana. Baik, terima kasih Nailah. Seperti yang Nailah kongsikan berkenaan dengan 3 kluster baru pada semalam, sebenarnya Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun memaklumkan dalam sidang media maya yang berkenaan dengan 3 kluster baru yang dimaksudkan tadi berkenaan dengan kluster dialisis, iaitu di Lahad Datu sebanyak 19 kes, dan kluster yang kedua adalah merupakan kluster penjara Sandakan sekitar 39 kes, dan ketiga adalah merupakan kluster Sepanggar, iaitu yang mana saya berada ketika ini adalah merupakan di kawasan Sepanggar di Institut Kemahiran Mara Sepanggar, yang mana berhampiran dengan saya ini merupakan pusat kuarantin dan juga rawatan berisiko rendah COVID-19 PKRC, yang mana terdapat kluster baru. Di dalam kluster baru tersebut terdapat 7 kes yang dilaporkan positif, dan kalau nak ikutkan apa yang dimaklumkan juga oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada semalam berkenaan dengan terdapat lebih daripada 80 individu yang berkait rapat dengan kluster Sepanggar ini, dan ada yang memaklumkan kepada kami adalah di kalangan mereka yang hadir untuk saringan yang berada di sini, ada yang memaklumkan belum ada kenyataan rasmi yang diberikan kepada media, tetapi mereka mengatakan ada kaitan rapat dengan sebuah premis makanan segera di Kota Kinabalu, dan ini yang menyebabkan wujudnya kluster Sepanggar yang terdapat 7 kes sekarang ini. Dan sebentar tadi sebenarnya pasukan daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah juga berada di sini, yang turut diketuai oleh pakar perubatan kesihatan awam iaitu Dr. Suhaila Osman, yang hadir di sini untuk menjalankan disinfeksi di setiap kawasan di premis yang berada berhampiran dengan PKRC ini, terutama kerana ini adalah merupakan Institut Kemahiran Mara, dan pastinya di kawasan sekitarnya terdapat individu ataupun kaki tangan IKM yang bekerja di IKM Kota Kinabalu ini. Dan apa yang dimaklumkan sedikit untuk kita kongsikan, sebenarnya Jabatan Kesihatan Negeri Sabah melalui Public Health Awareness ini telah menjalankan disinfeksi bukan sahaja di kawasan PKRC tetapi juga di kawasan kuarantin yang lain. Sebenarnya kalau kita faham bahawa daripada kawasan kuarantin baru mereka akan dibawa kepada PKRC, dan kemudiannya akan dibawa kepada tempat assessment sama ada mereka ini perlu untuk kuarantin diri di rumah ataupun akan berada di hospital. Dan perkembangan berkenaan dengan apa yang diperkatakan oleh pakar perubatan kesihatan awam tersebut akan kita kongsikan dalam buletin awani yang seterusnya nanti. Nailah. Syah, boleh kongsikan juga situasi secara umum COVID-19 ini, terutamanya dari segi rawatan di hospital dengan peningkatan kes yang melonjak dan juga kluster-kluster baru yang direkodkan. Adakah situasi masih lagi terkawal di hospital? Baik, Nailah, sempat saya bertanyakan soalan tersebut kepada pakar perubatan kesihatan awam itu Dr. Suhaila Osman berkenaan bagaimana adakah disebabkan kawasan kuarantin ini kita dikabarkan terdapat jumlah limpahan, maksudnya tidak cukup kawasan PKRC ataupun kuarantin, tapi apa dimaklumkan katil ataupun untuk pesakit-pesakit untuk berada di hospital dan PKRC ini cukup lebih, sebenarnya sekitar 8,000 buah katil disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menempatkan mereka-mereka yang disahkan positif. Terdapat 5 peringkat sebenarnya, terdapat peringkat tahap 1, 2 yang akan ditempatkan di PKRC, dan jika di tahap ketiga, 4 dan 5 mereka akan diletakkan di peringkat assessment. Dan kalau kita lihat semalam sebenarnya apa dikatakan oleh Datuk Seri Masidi Manjun, penggunaan katil setakat ini di bawah 40%, dan kalau diikutkan juga bekalan bantuan seperti PPE dan sebagainya telah cukup, dan pastinya kita semua telah maklum pada minggu lepas telah sampainya bantuan yang telah disaksikan sendiri oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nailah.